Terima kasihlah ziarah saya di rumah ni. Cuma dah McDonald datang ni, saya nak tanya apa benda lah. InsyaAllah. Pasal terutama sekarang panas isu tentang Gaza, Palestin. Cuma setiap kali musim membabitkan Israel ni, selalu McDonald akan dibabitkan. Yang ni pun saya pun heran jugalah. Adakah betul McDonald ni terlibat dalam membantu Israel ni, sehingga setiap kali lah, saya ingat dulu pun orang associate dengan McDonald juga. Ni pun ada yang associate dengan McDonald juga, yang kata bantu bagi kat tentera Israel McDonald free makan dan seumpamanya. Lepas tu lagi saya nak tanya satu lagi tu pasal bendera tu. Bendera yang saya tengok ni, yang wrapping paper tu. Wrapping tu bukan saya bendera. dulu anak-anak pun tak berani makan McDonald ni, tak mau barang, tak mau makan, takut support di Israel. Jadi dah McDonald main ni, saya tanya sendirilah. Itu dia punya yang tu dia punya special order kalau tak silap saya. Special order. Tapi tak apalah, insya-Allah kita cuba bagi penjelasan lah, Datuk. Apa McDonald's ni memang sensasi lah kat Malaysia ni. Selama pengalaman saya, sensasi masa keadaan tenang, kita ada produk-produk kita selalu menarik minat banyak pelanggan-pelanggan kita. Tapi bila isu tegang, ada konflik ni pun sensasi juga. So seolah-olah McDonald ni jadi orang kata tempat orang tuduh menyokong Israel, kan? Macam mana nak cerita? Pertamanya McDonald tu sendirilah. Pertamanya McDonald banyak salah faham tentang entiti McDonald ni. Ia memang dimulakan di Amerika Syarikat. Tapi hak milik yang pertamanya, sekarang hak milik McDonald ni, dia sebuah syarikat tersenarai dekat bursa saham New York. Bila tersenarai, ia dimiliki oleh orang ramai. Kan? Pemegang saham McDonald ni lebih daripada 1 juta. Kali terakhir kita cek maklumat, lebih kurang 1.8 juta. Dimiliki oleh individu, dimiliki oleh syarikat. Tapi polisi McDonald, setiap individu ataupun syarikat tu tak boleh memiliki saham lebih 10%. Jadi bermakna McDonald ni dia tak ada sesuatu individu ataupun entiti yang ada majority say untuk menentukan keputusan yang dibuat oleh McDonald lah. Itu penting. Di mana kalau tak ada sesuatu pihak yang ada majority say, kan, maknanya McDonald ni tidak boleh dipengaruhi, kan, untuk menyokong mana-mana pihak lah. Tapi pemegang franchise tu ada say. Itu McDonald Corporation yang saya terangkan tadi. Jadi McDonald punya sistem perniagaan pula ialah franchise. Sistem franchise ni di mana ia adalah perjanjian dua pihak, perjanjian perniagaan. McDonald Corporation dia mempunyai jenama, dia mempunyai model bisnes. Model bisnes tu diberi hak kepada, dalam konteks kita di Malaysia ni, diberi hak kepada Lion Horn. Kan, maknanya Lion Horn mendapat hak untuk menjalankan bisnes McDonald. Kan, dan hak tersebut adalah satu hak yang independen lah. Kan, kita buat keputusan, kita yang rancangkan perniagaan kita dan sebagainya. Kan, hak tersebut, bersama dengan hak tu, McDonald bagi sokongan daripada McDonald Corporation, bagi sokongan daripada segi latihan, daripada segi teknologi, pemasaran, sistem bisnes dan sebagainya. Jadi hak tu kita gunakan. Kalau kita nak buat sendiri, kita perlu ada kos yang banyak untuk mulakan satu perniagaan. Jadi kita ada satu package yang sedia ada berjaya. Tapi bersama dengan hak tu kita kena bayarlah. Dia bukannya sesuatu kira licensing dia lah. Lesen, dia bagi kita lesen, dia bagi kita hak, kita bayar dia royalty. Itu yang banyak orang bangkitkan royalty Saya sebenarnya dulu saya tak makan McDonald ni sebab family kami ni
memang memboikot. Anak-anak daripada kecil-kecil dia memang tak mau. Kalau nak pergi McDonald memang tak nak. Kerana apa? Nak pergi berapa tahun ni lah yang mula apabila tengok baca tu okey barulah start boleh pergi. Kalau tidak memang tak mau. Semua family memang tak mau. Terutama anak-anak yang mengaji sekolah agama lah, dia orang memang keras lah masalah ni. Depa walaupun kecil-kecil lagi, walaupun sekolah menengah, tapi dia memang seorang anak saya tu memang tak mau touch langsung. Tapi bila kita baca yang tu, masa tu okey, kita dah start pergi. Cuma timbul pula isu ni yang itulah yang Israel ni lah. Kalau saya boleh tambah sikit tu, kadang-kadang perception tu, persepsi masyarakat tu, dia duk nampak macam kita ni McDonald ni strong supporter kepada Israel ataupun Yahudi lah. Boleh, kalau saya boleh tambah laknatullah lah. Jadi persepsi itu salah. Jadi sebab tu kami terpanggil untuk membuat pencerahan lah, untuk membuat penerangan supaya masyarakat lebih memahami keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tengok dalam social media, TikTok lah apa kan, duk pakai viral lah, terang benda yang tak betul kan. Jadi kadang-kadang kita tengok apa yang dia orang viralkan tu tak betul. Tak betul dan salah, ataupun kita boleh kata tak logik lah kan. Artinya yang gambar yang bagi McDonald kepada tentera Israel itu apa cerita? Okey. Saya berbalik-balik tadi pasal royalty itu ada salah faham. Royalty bila McDonald Corporation dapat, dia gunakan untuk kos operasi dia. Itu orang tak faham. Orang ingat royalty dapat bagi untuk sokong Israel. Tak boleh. Sebab dia McDonald Corporation kena gunakan untuk bayar gaji pekerja dia, aktiviti perniagaan dia, kelangsungan bisnes. Lepas tu bagi pulangan kepada pemegang saham. Jadi tak ada apa orang kata fakta yang betul yang menyatakan duit tu pergi kepada menyokong mana-mana konflik. Itu satu. Okey, sekarang contoh Malaysia ni kita ada hak independen, sama juga dekat maknanya bila Malaysia kita punya hak, kita boleh buat aktiviti CSR kita, tolong masyarakat sini. Sama juga di Malaysia Israel. Siapa yang Lionhorn. Maknanya bila Lionhorn dah ada hak, kita boleh buat. Lionhorn ni siapa? Lionhorn ni adalah anak syarikat Reza Group daripada Arab Saudi. Jadi Reza Group daripada Arab Saudi, dia sedia ada dia punya McDonald di Arab Saudi, termasuk di Jeddah, di Mekah, di Madinah, semua Reza Group punya. Jadi anak syarikat dia Lionhorn pula membeli hak untuk operasi McDonald di Malaysia dan juga di Singapura. Jadi dengan hak tu dia ada kuasa untuk laksanakan bisnes McDonald ni ikut cara kita lah. Itu cara franchise. Jadi sama juga franchise di Israel. Jadi dia punya pemilik dekat Israel buat dia punya aktiviti. Sebab itu hak dia. Dia nak bagi siapa dia nak bagi rakyat dia ke, dia nak bagi askar dia ke, itu maknanya macam McDonald sini nak bagi kat masjid, nak bagi McDonald sini kita nak bagi kat masjid, kita staff kita pun buat menabung, kita syarikat McDonald pun bagi 1 juta ke tabung kemanusiaan Palestin, itu hak kita bagi. Macam yang duk viral ni apa hilang yang duk viral bagi makanan kepada tentera Yahudi kan, macam Cik Azhar cakap tadi kan, itu hak dia orang punya aktiviti grassroots. Sama dengan kita bagi kat masjid, bagi minuman tiap-tiap hari Jumaat kepada semua masjid-masjid seluruh Malaysia, bantuan anak yatim, dan baru ni tabung Palestin kita sumbang RM 1 juta. Yang tu kita punya aktiviti di negara kita. Dia ada dia punya aktiviti lah. Jadi masyarakat tak boleh ambil gambar bagi tentera makan. Mewakili semua tak boleh. Tak boleh. Itu sebab kita tak setuju dengan dia, tapi itu hak dia. Dia pun tak setuju dengan kita contoh. Kedai dia kan. Kita tak boleh kata kat dia jangan bagi kan. Itu hak dia. Sebab kita pun ada aktiviti kita dari segi Islamik, kita duk sponsor anak yatim,
apa macam-macam Datuk. Jadi itu hak kita. Itu yang salah faham. Itu yang satu lagi yang timbul pasal rapper tu. rapper tukar jadi warna biru tu. Itu sebenarnya dia ada banyak warna tu, Datuk. Dia banyak warna. Rapper Memang dah lama dah. Memang dah lama. Daripada dulu bila ada special order, dia buat rapper nak nampak berwarna-warni, biru ada, hijau ada, merah Pink, ada, kuning ada, pink purple. ada. Bukan purposely kerana nak support Israel pada musim ni. Tak ada apa tujuan tu. Dia Di sini pun macam tu juga. Kita tak pakai lah kat sini, dekat negara-negara lain lah. Kita tak ada pakai kat sini. Dan negara lain pun ada rapper yang warna lain. Ya, warna-warna lain, berbagai. Jadi konteks yang ditunjukkan cuma biru sebenarnya. Rapper tu ada berbagai color. Ada satu ada TikTok. TikTok satu perempuan dia tunjuk memang banyak color. Rapper tu. Jadi dia tak ada khusus biru saja. Kalau saya boleh tambah sikit Datuk, Cik Azhar, benda ni dah lama wujud di negara-negara, cuma kita tak amalkan benda tu. Okey, dia ada bukan kata bendera apa biru putih macam lambang bendera Yahudi. Dia ada purple, dia ada pink, dia ada macam-macam color khas untuk special order. Kita tak amalkan benda tu. Jadi masyarakat dah silap faham bila ada satu viral, dia pun fokus yang biru putih. Seolah-olah macam McDonald's support bendera Yahudi. Sedangkan dia ada banyak color dia tak tunjuk. Tapi alhamdulillah video kedua ada satu perempuan Mak Saleh buat tu, dia tunjuk macam semua color. Dia explain balik. Itu secara tak langsung mematikan persepsi yang salah terhadap rapping McDonald. Kononnya kita bersubahat untuk support sehinggakan pembungkus makanan pun kita buat bendera Yahudi, which is tak tepat langsung, Datuk. Itulah bila berkaitan dengan McDonald, kita kesal sebab pihak yang membuat apa-apa kenyataan tak cek pun dengan kita, tak pernah cek dengan kita, tak pernah tanya kita pun, dan tidak mengkaji. Macam kalau kita cakap isu dibangkitkan tentang royalty, tentang sumbangan McDonald dan sebagainya, sedangkan maklumat tu semua ada dalam, kalau buka mcdonalds.com, kita McDonald punya laporan kewangan dengan syarat bursa saham, semua dinyatakan pendapatan berapa banyak, perbelanjaan berapa banyak, mana pendapatan dapat, dari mana pendapatan didapati, ke mana perbelanjaan dibuat, semua maklumat detail tu ada. Jadi, kalau saya boleh tanya satu soalan ni kan, pasal apa McDonald ni kalau berdasarkan tadi kan, dia macam targeted. Kita ada lagi franchise lain dalam negara ni, kita ada KFC, ada lagi banyak lah kan yang lain-lain. Tapi kenapa bila berlaku dia akan pergi pada McDonald? Adakah kerana memang ada apa-apa masalah tertentu ke, ataupun kerana memang ada isu ke, ataupun tak apalah, isu tadi dah jawab dah, ataupun kenapa selalu fokus dia pergi pada McDonald? Dia jarang berkata KFC support Yahudi pun jarang dengar. Tapi duk dengar McDonald sebab apa? Saya pun tak ada pula ada maklumat ataupun kita ada buat kajian kenapa McDonald, tapi kemungkinan dalam suasana perniagaan ataupun pelanggan nampak McDonald ni satu dominan lah. Institusi yang besar. Maknanya bila orang fikir besar, mesti dia ada kewangan yang besar untuk menyokong. Kemungkinan lah. Dia McDonald's-nya branding itself. Branding itself ni well known. Tak mana Datuk P pun satu dunia ni ada. Jadi bila berbalik pada soalan Datuk tadi tu, secara tak langsung branding kita ni too strong. Jadi dia akan ambil benda tu sebagai dia punya bahan lah untuk cerita benda yang tak betul. Semalam saya berjumpa seorang tu pun, dia pun bagi tahu benda yang tak betul juga. Dia kata actually dia orang sengaja viral supaya dapat insentif. Saya tak tahu betul ke tak, bila orang like dalam social media tu dapat insentif. Saya tak tahu betul ke tak, wallahualam. Sampai peringkat macam tu. Jadi memang macam Cik Azhar kata, is dominant lah. Sebab branding kita ni terlalu kuat. Jadi orang akan tangkap benda tu mudah sekali. Bukan tak ada, Starbucks pun ada kan. Ada orang cakap juga kan. Starbucks pun ada orang sebut juga. Ada kan. Tapi kita di Malaysia ni Datuk, kita bayar zakat. Saya tak tahu syarikat lain Starbucks bayar ke tak bayar, wallahualam saya tak tahu. Tapi kita di McDonald ni tak pernah miss Datuk. Tiap-tiap tahun kita bayar zakat.
aktiviti grassroots kemasyarakatan kita belas ribu setahun kita buat. MAIPS pun dapat zakat McDonald. Dapat. Bayar tiap-tiap tahun. Bukan setakat zakat, Datuk. Kita zakat kita bagi untuk kelangsungan perbelanjaan dia. Tapi dalam masa yang sama kita buat program untuk apa orang kata membantu asnaf B40 daripada segi pendidikan. Kita bagi pendidikan percuma, masukkan dia orang jadi pelajar. Contohnya first batch asnaf yang kita ambil daripada Perlis. Ada 20 orang. Saya ingat saya sendiri yang interview. Jadi kita letakkan dia jadi apa perantis kita. Lepas 18 bulan dia orang dapat SKM tahap 3. Sekarang kalau dia nak sambung sampai tahap 5 kita pun ada sediakan. Dan ramai yang asnaf yang kita ambil daripada Perlis tu dah jadi manager pun. Jadi dia orang bukan lagi penerima zakat, dia orang sekarang dah bayar zakat sekarang. Jadi kita itu sumbangan kita yang antara yang utama sekarang ni untuk keluarkan apa asnaf B40 daripada dalam kata lain tak adalah specific policy daripada pemegang lesen franchise ni kepada McDonald di cawangan-cawangan ni mesti you kena follow ini to support ini tu, tak ada lah. Ini masing-masing macam tu. Polisi McDonald Corporation jelas. Kalau dalam laporan syarikat pun nyatakan bahawa McDonald tidak boleh terlibat dalam mana-mana politik ataupun konflik. Okey. Polisi itu jelas. Jadi polisi dipegang perniagaan lah kan. Polisi perniagaan lah. Kalau saya boleh tambah yang Cik Azhar sebut pasal SLDN tu yang Perlis mana-mana, kita spend seorang anak tu daripada Perlis tu 30,000 orang untuk sepanjang 18 bulan. Kita spend seorang 30,000 orang sehinggalah dia berjaya untuk completekan dia punya studies, dan kita bayar gaji dia penuh sepanjang dia training walaupun dia dalam proses tu. Yang tu satu. Yang kedua, kalau saya boleh tambah Datuk, setiap restoran buka yang baru ni, pekerja-pekerja kita bagi keutamaan kepada anak-anak asnaf. Kita ambil anak-anak asnaf tiap-tiap negeri lah, seluruh Malaysia lah. Kalau Perlis kita melalui MAIPS, kalau Kedah kita melalui Zakat Kedah, macam itulah. Selangor melalui Majlis Agama Islam. Kita minta senarai anak-anak asnaf, kita panggil dia orang untuk interview, layak kita bawa masuk dia orang. Jadi keutamaan kepada anak-anak asnaf untuk restoran McDonald di Malaysia. Jadi makna kata bukanlah kita ni kan, kita disarankan memang kita tak boleh terlibat dalam segala aktiviti politik, aktiviti peperangan macam yang duk viral-viral ni. Tak pernah tu. Dan kita restoran kita terima semua customer, termasuk orang Islam, orang India, orang Cina, semua datang. Jadi sebab tu kami neutral. Kita tak ada apa-apa yang melibatkan. Sudut perniagaan lah kan. Sudut perniagaan. Dan daripada sudut kemanusiaan, maknanya kita bantu. Kan, kita bagi derma, kita punya pekerja pun mengumpul dana untuk hantar bantuan kepada mangsa-mangsa di Palestin. Ini untuk tabung Palestin ni, selain daripada pihak syarikat sumbang 1 million, kita juga dah buka tabung untuk staf kita sendiri sumbangan. Staf pun menyumbang lah. Tabung tersebut. Artinya boleh saya simpulkan, pertama isu yang membabitkan Israel ni kalau berdasarkan penerangan tadi lah, bahawasanya tidak ada pelibatan directly daripada polisi McDonald. Tak ada. 100%. Memang confirm tak ada. Confirm tak ada. Yang berlaku tu ialah tindakan tindakan individu di Israel ataupun untuk aktiviti grassroots dia. Pemilik franchise masing-masing lah. Ya, pemilik franchise masing-masing. Tiap-tiap negeri dia ada kebebasan franchise untuk buat aktiviti dia. Aktiviti grassroots. Grassroots dia. Tapi semua pemilik tak boleh terlibat dalam mana-mana politik. Kalau tidak nanti negara Malaysia ada sokongan negara lain macam-macam haru biru. Okey. Ini yang Saudi yang ownership dia apa saja? Saudi Reza Group. Ini gambar. Saudi ada 2. Ni Datuk Seri Nasir penggambar. Ni salah seorang shareholder. Ya. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Dia datang lawat kita. Kebetulan dia ada sini ya. Ya, dia ada kat sini.
Salam. Jadi ya. So kita saya sebenarnya masa tengok berita-berita McDonald tu sebab saya ada rekod tak makan McDonald. Tapi kemudian saya makan McDonald setelah dapat penerangan tu. Kaitan dengan Reza Group ni lah. Apabila bila kata okey, Reza Group own the franchise ni di bahagian ni, it's okay. So kemudian bila main musim-musim ni dah ni McDonald sendiri cakap ni, saya hopefully ada satu penerangan yang benar lah untuk kita. Bukan apa, saya antara orang yang support idea untuk memulaukan barangan Israel. At least sekecil-kecil benda yang boleh kita buat lah kan. Kalau itu pun kita tak boleh buat, teruklah kita ni kan. Arti macam mana saya sebut dalam majlis malam, kalau kita tengok satu orang dia pukul abang kita, dia pukul bapa kita, dia katok mak kita, kemudian dia jual nasi lemak tepi tu, kita tak beli walaupun nasi lemak dia sedap pasal kita tahu kan. Macam mana dengan orang yang telah membunuh ramai saudara-saudara kita di Palestin. Tapi bila kata McDonald tak ada polisi yang seperti itu, hak McDonald, hak di Palestin tu hak dia punya, dia cawangan dia. So maka saya rasa saya agak jelas lah mudah-mudahan penerangan ni benar dan orang yang lain yang mungkin kawan-kawan yang tengok ni insya-Allah dapat juga penerangan yang benar lah. So kita dengar pada mulut kawan-kawan Muslim kita yang terlibat langsung. Terima kasih untuk Sri dan ni juga supaya insya-Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah, Datuk, kami harap juga dengan sesi ini kan penerangan ini sikit sebanyak akan membantu kefahaman kepada masyarakat seluruhnya lah di Malaysia ni, bukan di Perlis saja, seluruhnya di Malaysia lebih memahami konsep McDonald ni sebenarnya. Pemahaman yang dia orang ada tu bukan semua tak betul kan. Ada setengah tu dia faham, ada setengah tu mungkin dia tak faham, dia asyik duk viral tanpa memahami ataupun tanpa buat kajian daripada macam Cik Azhar cakap dalam portal McDonald itself dah ada semua tu. Viral yang tak benar tu salah lah, tak bagus. Tapi concern orang untuk mengelakkan barangan Israel itu bagus. Itu bagus. Cuma mungkin maklumat tu tak benar. Jadi dia hanya perlukan perbetulkan maklumat. Jika benar ada ke mana-mana company yang macam tu, Israel betul, dia action tu betul lah. Yang salah tu bukan action tu. Action tu diambil pada tempat yang mungkin tak betul. Itulah itu menyebabkan. Tapi McDonald pun tak pernah jadi barangan Israel. Dia dimulakan oleh orang Amerika Syarikat di Amerika Syarikat. Jadi dia tak pernah daripada awal pun tak ada kena-mengena hubung kait dengan Israel ataupun Yahudi. McDonald tak pernah. Tambah pula sekarang ni dia satu syarikat yang didagangan di bursa saham. McDonald mula daripada Amerika, tapi adakah McDonald dimiliki oleh Amerika sekarang? Tak. Kan, pemilik dia adalah pemegang saham seluruh dunia 1.8 juta dan ramai juga yang di negara Islam, di orang Islam. Jadi bila kita tengok konsep perniagaan tu, dia lain kan. Dia lain. Lagi satu, masyarakat kena memahami konsep franchise. Yang 5% tu kan, dia kena bukan 5% tu pergi beli McDonald support dekat askar Yahudi ataupun beli senjata hantar ke Yahudi, tak ada. 5% tu back kepada McDonald Corporation. Dia pula pergi ke McDonald Corporation untuk kos operasi dia, bayar pekerja dia, bayar pemegang saham. Kalau tidak pemegang saham keuntungan tak dapat. Kemudian pemegang saham bila dia dapat duit tu, that's their own money lah kan. Dia own money lah. Tapi pemegang saham tu tak ada yang ada saham majority. The last kali tahun 2023 kuartal pertama, saya tengok laporan kewangan McDonald Corporation. Pemegang saham corporate 9.07, tak silap saya lah. Itu satu-satunya yang ada 9%. Pemegang saham corporate yang lain semua bawah 1% dan lain-lainnya individu lah, seluruh individu dunia ni can be seluruh dunia Datuk kan, termasuk orang Islam. Dan saya tak nampak lah pemegang saham tu nak beli senjata, nak support Yahudi, tak ada. Yang tu keuntungan dia orang kan. Kan.
keuntungan dia. Kemudian kalau senyap-senyap duit dia pergi bagi, dia punya support, itu dia punya hal lah kan. Itu dia punya hal lah. Kita pun tak ada nak buat apa, macam kita sama juga macam kita lah, kita dapat gaji daripada McDonald, kita nak bagi sumbang kepada masyarakat ke masyarakat ataupun Palestin ni, ikut kita. Okey. Tapi terima kasih banyak Datuk, sebab peluang ni amat penting, penerangan ni amat penting, sebab ramai ada setengah akhir zaman pula tu fitnah ni, bila dia berleluasa, kita bertanggungjawab untuk bagi penerangan supaya orang ramai tak terjebak sama. Okay, terima kasih lah. Saya pun dapat penerangan, sebab saya sebenarnya saya tak berpihak, tapi saya memang orang yang support idea boycott boycott barang Israel lah, bukan boycott McDonald lah. Tapi dengan penerangan ni saya saya rasa saya dapat satu benda pencerahan, dan mudah-mudahan dapat manfaat jugalah pada orang yang lain yang menonton lah. Dan saya harap McDonald tolong menonjolkan di Malaysia ni support dia kepada khususnya macam tadilah, support kepada pekerja-pekerja, support Palestin di sudut wang mereka lah kan, dan tabung mereka, support sebagai tanda at least kita balance apa berita-berita yang macam tu lah, insyaAllah. Kita pun terang kepada pekerja kita pun kena bagi sokongan kemanusiaan, kita berdoa kepada Allah. Kita buat minggu lepas, kita buat solat hajat diimamkan oleh Imam Masjid Kamu Baru bersama-sama dengan Jawi. Kita buat solat hajat, sama-sama doa. Itulah yang sebaik-baiknya, kita berdoa, minta mohon pada Allah. Allah yang berkuasa untuk menjadikan apa-apa sesuatu. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sambil kita berdama lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita minum sikit. Boleh tu. Okay. Terima kasih. Sama. Kadang-kadang bila borak terlupa.